Hai, saya Deidra. Semestinya anda tertanya-tanya bagaimana caranya memilih peguam yang tepat untuk menguruskan urusan jual beli rumah anda, bukan? Biar saya bantu anda. 4 tips memilih peguam hartanah. Tips 1. Masa memilih peguam. Masa terbaik untuk melantik peguam adalah selepas anda berhubung dengan peguam tersebut. Peguam akan memberi sedikit penerangan asas berkaitan proses dan apa yang perlu anda lakukan. Tips 2. Hak memilih peguam. Sebagai pembeli, anda berhak untuk memilih peguam sendiri. Namun, pilihan peguam melalui ejen juga boleh dipertimbangkan. Sebaik-baiknya, anda perlu berhubung dahulu dengan peguam yang dipilih. Tips 3. Sijil amalan guaman. Jika anda mencari peguam, pastikan peguam tersebut mempunyai sijil amalan guaman yang masih aktif. Anda boleh menyemaknya secara online. Tips 4. Khusus dan profesional. Tahukah anda, setiap jenis rumah mempunyai syarat, kontrak dan juga nasihat guaman yang berbeza. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk melantik peguam yang mahir dan khusus dalam mengendalikan urusan dan dokumentasi berkaitan hartanah. Sekiranya bayaran diminta, elakkan untuk memindahkan jumlah wang yang besar ke dalam akaun peribadi peguam tersebut. Lakukan bayaran ke akaun firma tersebut. Semoga 4 tips ini dapat membantu anda dalam mencari peguam yang tepat untuk urusan jual beli hartanah. Hai! Baiklah, kita jumpa lagi. Hai, saya Deidra. Okey, sama kan macam video tadi? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang menonton perkongsian saya pada pagi ini. Selamat datang. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih saya kepada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Sembilan kerana telah menjemput saya pada pagi ini buat kali yang ketiga ni bulan ni untuk saya berkongsi sedikit ilmu pengetahuan dan juga beberapa maklumat berkaitan dengan peranan peguam hartanah. Okey, sebelum saya teruskan dengan topik kita hari ini, saya ingin izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, sebelum tu saya share dulu saya punya slide-nya sekejap ya. Okey, nampak ya slide saya? Alright. Nama saya Deidra Nur binti Azmi. Saya merupakan seorang peguam bela dan peguam cara dan saya juga merupakan salah seorang rakan kongsi di Tuan Deidra Sharina & Co. Firma saya terletak di Pusat Perniagaan Izora di Senawang, Seremban Negeri Sembilan, beribu pejabat di Senawang. Firma kami juga merupakan panel kepada beberapa bank dan juga LPPSE iaitu Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam yang turut dikenali sebagai government loan. So, bagi anda penjawat awam yang ingin memohon pinjaman kerajaan untuk membeli rumah, untuk membina rumah di atas tanah sendiri atau untuk buat renovation rumah, anda perlukan peguam panel untuk uruskan dokumentasinya. Jadi firma kami adalah salah satu pada panel tersebutlah. Okey. Deidra Sharina & Co juga turut mempunyai cawangan di Kuala Lumpur yang mana terletak di Jalan Klang Lama. Firma tersebut di Kuala Lumpur dikendalikan oleh rakan kongsi saya yang bijaksana iaitu Puan Shoba. Saya juga turut merupakan salah seorang daripada ahli berdaftar, ahli aktif harta guam yang mana di dalam harta guam terdiri daripada ramai profesional lain yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung di dalam bidang hartanah di seluruh Malaysia. Okey, ini pula adalah latar belakang pendidikan saya. Tahun ini genap 11 tahun saya bergelar sebagai seorang peguam bela dan peguam cara. Okey, kalau anda perasan jika anda menonton perkongsian saya yang sebelum-sebelum ni, saya ada berkongsi berkenaan dengan jenis-jenis peguam dan juga apa tu peguam bela dan peguam cara. So untuk hari ini kita akan berkongsi peranan seorang peguam hartanah tu, tetapi ada juga peranan peguam-peguam lain yang akan terlibat sama. Okey.
Jadi tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan pengurusan hartanah jika terjadi kematian ataupun penceraian. So sekejap lagi saya akan terangkan dalam dua situasi. Satu, penceraian. Kita cover penceraian dulu sebab penceraian dia pendek je. And then baru kita akan cover pada pasal kematian. And then afterwards kita akan tengok sikit berkenaan dengan anggaran tempoh masa dan anggaran kos lah. Ini memang soalan favorite, ramai orang nak tahu. Tapi saya tak boleh go into detail sebab dia terlalu subjektif. Okay? Alright. Soalan, sekiranya sekarang sekejap lagi anda ada soalan ataupun dah ada soalan, terus type je dekat ruangan komen sebab nanti bila tiba untuk ruangan kita bersoal jawab, nanti tuan director saya akan keluarkan soalan-soalan yang telah sedia ada lah ya. Tapi bear in mind, sekiranya soalan anda terlalu mendalam, okay, ada soalan-soalan tu yang memerlukan saya bertanya lebih soalan untuk maklumat saya lebih lanjut bagi membolehkan saya menjawab soalan anda. So sekiranya saya tak dapat nak jawab di sini sebab dia terlalu teknikal, kita akan skip pada soalan lain. Jadi pada anda yang bertanya tu mungkin boleh hubungi saya directly untuk saya memberikan jawapan yang lebih baik lah. Okay? Baik, kita teruskan dengan penceraian, pembubaran perkahwinan. Macam mana nak uruskan harta sekiranya berlaku penceraian ataupun pembubaran perkahwinan. Ini adalah contoh surat perakuan cerai bagi negeri Selangor. Okey, apa yang nak dilakukan bila berlaku perkara sebegini? Bagaimana dengan harta yang dibeli ketika suami isteri masih bersama? So, untuk penceraian ni, pembubaran perkahwinan ini adalah berpisah hidup lah. Okey, macam mana cara nak mengendalikan harta bagi orang yang bercerai? So untuk perkara ni kita kena ikut perintah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah bagi orang Islam ataupun Mahkamah Tinggi Sivil lah bagi yang bukan Islam, ataupun sekiranya tak ada perintah tu atas persetujuan bersama antara kedua-dua pasangan ni telah bercerai ni. Okey. So ada a few option, ada 3 option yang saya akan terangkan kepada anda sekejap lagi. Okey, option pertama ni adalah salah seorang perlu beli bahagian seorang yang lain. Salah seorang antara suami isteri yang bercerai perlu menjual dan pihak satu lagi perlu membeli bahagian pihak yang menjual tu. Ada contoh klien saya yang saya pernah buat, suami isteri bercerai, ada anak perempuan, so yang duduk rumah tu isteri lah sebab yang si suami ni dah keluar, dia dah duduk rumah lain. Jadi isteri ni malas nak pindah, kan anak pun kecil lagi. Jadi dia berhasrat untuk membeli bahagian suami dia. Jadi dia jumpa dengan peguam hartanah, jumpa dengan saya untuk saya uruskan perjanjian jual beli yang baru dan juga untuk dia apply loan yang barulah untuk tujuan membeli bahagian suami tersebut. Tapi bear in mind, ada setengah bank tak gunakan, tapi nanti jumpa dengan peguam hartanah anda dan nanti berbincanglah ya untuk mendapatkan nasihat yang sebaiknya dan juga cara yang sebaiknya untuk melakukan transaksi tersebut. Okey, seterusnya optionnya adalah jual kepada pembeli yang baru. Bila beli rumah bersama, setengah bahagian tu nama isteri, setengah bahagian tu nama suami. So kalau muafakatnya elok, bekas suami dan bekas isteri ni tak nak ada kena-mengena lagi antara masing-masing ni, jadi mereka rasa mereka nak jual pada orang lain. Jadi muafakatnya elok, nanti duit hasil penjualan tu akan diberikan separuh kepada suami, separuh kepada bekas isteri. Siapa yang akan bagi separuh-separuh ni? Peguam lah, peguam hartanah yang uruskan transaksi jual beli tu dengan loan tu, nanti dia yang akan serahkan masa hujung nanti. So itu anda jangan risau bila anda lantik peguam hartanah yang betul. Okay? Ataupun situasi lain kalau ada perintah mahkamah syariah. So bila bercerai, orang tu dia akan pergi mahkamah syariah dulu kan. So dalam mahkamah syariah tu ada mungkin ada perintah untuk hadanah, penjagaan anak, and then mungkin ada berkenaan ni lah harta ni. So dalam perintah tu dinyatakan rumah yang dimaksudkan tu 3/4 bahagian isteri, 1/4 bahagian suami. Jadi bawa perintah tu pada peguam hartanah yang mengendalikan urusan transaksi jual beli tu, nanti peguam tu akan nampaklah perintah. So in the end, masa peguam hartanah tu nak disburse duit, okay, dia perlu ikut dalam perintah tu. 3/4 daripada hasil, dia kena kira lah. 3/4 hasil tu beri pada isteri, 1/4 beri pada suami. Okay? Seterusnya,
Yang terakhir untuk penceraian ni adalah meneruskan pembayaran harta sehingga selesai. Pasangan yang sudah bercerai boleh menyewakan premis atau hartanah bersama yang dibeli awalnya tu atas persetujuan kedua-duanya dan meneruskan pembayaran hartanah sehingga selesai. Kemudian boleh dipindah milikkan kepada orang yang membayar apabila sudah selesai bayar hutang bank. Okey, ini kalau situasi nak bayar sampai habis lah, sama ada you nak sewa ke orang ke, nak biar rumah tu kosong ke, sampai bergantung ke, tak kisah mana-mana pun. Okey, tapi ada situasi lain macam klien saya yang saya pernah uruskan, dia baru berkahwin, dia terus beli rumah. So bila beli rumah 3 tahun lepas tu dia bercerai. Jadi bila dia nak jual rumah tu belum dalam keadaan yang menguntungkan untuk dia jual. Jadi dia decided untuk diorang teruskan je. Yang si suami ni, bekas suami ni yang bayar rumah tu. Eventually the husband, si suami ni kahwin lain, yang si bekas isteri ni tak kahwin lain lah. Jadi after a few years yang si suami ni dapat bayar, bekas suami ni kan dia dapat bayar, dia nak jual. But they're not in good terms bekas suami dengan bekas isteri ni. Tapi dia cubalah hubungi bekas isteri dia, cuba berbincang. Bekas isteri tak nak bagi kerjasama. Tapi bila si bekas suami ni jumpa dengan kita peguam, kita pun contact lah. Bila peguam cakap dengan bekas isteri, dia okey je kan. Mungkin ada masalah yang terdahulu, diorang tak boleh nak berbincang. Tapi dengan hadirnya seorang peguam di tengah-tengah tu untuk memudah cara kan, kita membantulah untuk penjualan tu diuruskan sehingga selesai. Dan bekas isteri ni dia tak nak apa-apa pun, dia bantu je, dia sign je untuk si suami ni boleh jual. Cuma bekas suami ni bagilah imbuhan sikit dekat bekas isteri ni. Adalah baiknya berdua tu sebenarnya kan. Itu pengalaman saya lah ya. Okey, soalan. Ada soalan tak berkenaan dengan penceraian? Tuan Director, ada soalan dah timbul ke berkenaan dengan penceraian? Tak ada Belum. Okey, saya teruskan. Okey, kita masuk pula berkenaan dengan topik kematian. Ini ramai orang yang saya tahu ramai yang ternanti-nantikan berkenaan dengan topik ni lah. Okey, lepas berlaku kematian dalam ahli keluarga, apa yang perlu dilakukan? Sebab ramai yang blur, ramai yang tak tahu. Ada tu ialah tiba-tiba kan ada yang kematian suami, tunggang keluarganya, ada tunjang keluarganya, ada yang kematian bapa. Okay. Jadi benda-benda tu kesedihan tu kadang-kadang ramai yang tidak mampu untuk menguruskan harta dalam keadaan yang cepat, menguruskan harta si mati. Minta maaf ya, kadang ada orang kata kasar bunyinya si mati ni, bukan. Bila kita dalam bidang legal, dalam dokumen kita pun, orang yang meninggal dunia tu kita akan letak kat situ si mati namanya siapa. Okey. So dalam ni saya akan terangkan berkenaan dengan hartanah si mati jika berlakunya kematian, apa yang perlu anda lakukan. Okey. Ini adalah contoh sijil kematian. So minta maaf, apa dia Director? Kuat sikit. Tuan Director suruh saya kuatkan suara sikit. Okay. So, berkenaan dengan kematian. Sekiranya orang Islam tu meninggal dunia, harta dia perlu difaraidkan. Okay. Ini memang jatuh bawah orang Islam. Untuk perkara faraid ni, isunya panjang. Okay. Memang kalau nak dikupas satu-satu banyaklah ya. Tapi kita ringkaskan untuk slide ni, apa tu faraid? Faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Okey, maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli warisnya menurut hukum Islam seperti suami atau isteri, ibu atau bapa dan juga anak-anak lah. Okey. Harta yang dibahagikan kepada ahli waris adalah baki harta yang ditinggalkan setelah ditolak segala pembiayaan pengurusan jenazah, hutang pewaris seperti zakat, nazar, hutang kepada orang perseorangan dan juga lain-lain, serta wasiat yang dibenarkan oleh syarak. Tidak melebihi 1/3 daripada jumlah harta. Okey, kita yang hidup ni, sebenarnya kita boleh buat wasiat, kita boleh bagi 1/3 daripada jumlah harta yang kita ada tu kepada siapa je yang kita nak dalam wasiat kita. Okey? Alright. So,
mengendalikan harta bagi orang yang telah meninggal dunia. Orang meninggal dunia ni bercerai matilah dengan orang yang masih hidup. Okey, apa cara dia? So selalu kita dengar perlu dapatkan perintah bicara kuasa ataupun perintah mahkamah. So pada anda nak buat yang mana satu dulu? Okey, anda nak hala ke mana dulu? Macam mana cara dia? Nak tahu tu dulu. Okey, ni option yang kita akan tengok sekejap lagi. Okey, kita go through yang ni. First kita akan tengok siapa yang layak. Lepas tu kita akan identify senarai harta, siapa yang akan uruskan pembahagian harta oleh pentadbir. Lepas tu kita tengok bagaimana cara dia. Okey? Saya nak bagi anda nampak cara nak uruskan mula-mula tu, so that belakang tu akan masuk peranan peguam hartanah. Okey? Alright. So, siapa yang layak? Bila meninggalnya seseorang individu itu, mulalah kadang pakcik yang tak ada kena-mengena pun dah kecek-kecek harta dia kan. Ni orang dah meninggal ni, harta dia dapat kat siapa? Tanya pula macam tu kan. Tak boleh lah tanya orang keluarga orang apa yang dah meninggal ni, keluarga dia masih bersedih, janganlah terus tanya pasal harta. Okay? So sebagai individu kita semua wajib tahu waris-waris utama. Yang utama dulu yang kita kena tengok orang yang meninggal tu, dia ada tinggalkan ibu tak? Okay, dia ada tinggalkan bapa tak? Lepas tu dia ada isteri tak? Lepas tu tengok anak-anak dia ada ke tidak? So anak pun tengok juga dia ada anak lelaki tak? Anak perempuan dia ada ke tak? Kalau ini semua bergantung kepada faraid dia akan bergantung kepada keadaan setiap individu tu. Jadi kiraan faraid bagi setiap orang tak sama, ya, dia berbeza. Contoh macam kalau yang kita nampak ni, bapa 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, suami 1/4, anak lelaki 2/3, anak perempuan 1/3. Lepas tu selebihnya asobah tu pergi pada siapa? Pergi pada bapa. Kalau ada anak lelaki, pergi pada anak lelaki dulu. Tak ada anak lelaki, baru pergi pada bapa. Okay? Itu benda-benda yang perlu difahami, okay? Sebelum nak rasa dia boleh claim harta pada si mati tu. Sebenarnya bila orang meninggal dunia, bukanlah duit tu jatuh pada waris yang bukan yang immediate family ni, macam sepupu adik-beradik ke, bukan duit tu jatuh dari langit untuk anda, bukan. Sebenarnya duit tu pergi kepada anda dengan tanggungjawab yang anda perlu berikan kepada waris-waris yang ditinggalkan oleh si mati ni, menjadi tanggungjawab anda untuk menjaga mereka. Okey? Tu kita kena rungkaikan lain sebab benda tu ada dalam Al-Quran. Okey? Jadi seterusnya diorang akan tengok pula senarai harta. Okey, masa ni lah mula kita perasan bila kemas almari orang yang meninggal dunia ni, kita jumpalah wasiat ke, kita jumpa dokumen-dokumen kan. Bila kita geledah almari, kita buka laci-laci, ada kunci ke apa kan, ni yang kita nak tahu. So kebiasaannya senarai harta tu yang kita nampak, yang selalu peguam jumpa adalah rumah, tanah, kereta, perniagaan dia, okey, dokumen-dokumen perniagaan dia, kilang, lepas tu emas, pinggan mangkuk dengan haiwan peliharaan. So kita lari topik sikit lah, ya. Saya nak share pasal harta berkenaan dengan pinggan mangkuk ni. Ada masa tu saya di Kuala Pilah. Jadi adik-beradik ni datang berjumpa dengan saya. So dia masa berbincang tu, dia bergaduh adik-beradik ni bergaduh pasal pinggan mangkuk, berebut pinggan mangkuk. Saya pun tak faham lah kenapa berebut pinggan mangkuk, beli je lah baru kan. Si abang ni sibuk nak pinggan mangkuk buat apa, bukannya dia masak pun. Tapi rupa-rupanya dalam set pinggan mangkuk tu ada periuk dengan kuali tembaga. So itu yang dia nak sangat. Kita pun tak faham kan masa tu kan. Lepas tu bila Google ke apa ke, tengok harga periuk tembaga ni, kuali tembaga ni boleh tahan dia, harga dia rupanya beribu juga. Patutlah ada orang cakap kalau dia ada periuk tembaga, dia nak wariskan kepada anak cucu, mahal. Okey, tu dia rasa harta lah, ya, harta peninggalan ibu dia. Okey, so haiwan peliharaan ni bukanlah kucing tu, bukan. Lembu, kambing, ayam. Okay? Kalau orang tu dia bela kambing sampai 30 ekor. Tu harta dia lah. Okay? Kalau satu ekor tu RM750. 30 ekor dah berapa kan? Tu yang jadi perebutan. Okay? Alright. Tapi ni selingan kita nak kembali balik kepada hartanah lah. Rumah, tanah dengan kilang lah. Okay? So next.
siapa yang akan uruskan. Bila kita dah identify waris utama, kita dah tahu harta-harta dia, sebenarnya harta dia, saham ke apa semua tu, okay, kita kena tengok pula siapa pentadbir yang dipercayai yang akan uruskan harta kepada orang yang meninggal dunia ni, harta si mati ni. Jadi tengok pula bapa, ibu. Biasa bapa lah sebab ibu ni emosi dia lebih kan. Jadi bapa yang akan uruskan. Lepas tu anak-anak, kalau yang meninggal tu dah berusia, anak-anak dia lah yang akan uruskan. Kadang abang longnya ke, ataupun abang longnya sibuk, adik bongsunya ke yang mengofferkan diri kan. Itu pun antara contoh. Okey, ataupun suami atau isteri. Dalam situasi bila suami meninggal, isteri pun kadang-kadang bila ada yang beremosi tak mampu nak selesaikan harta pusaka bekas arwah suami dia, jadi adik-beradik arwah suami akan come into picture. Contoh yang recently yang terjadi, kita ambil artis, contoh artis macam arwah abang, okay, adik ada lelaki dia yang uruskan harta dia. Itu contoh. Okay, itu contoh pentadbir. Right? Okay, next. Pembahagian harta oleh pentadbir. Bila dah decide siapa yang nak jadi pentadbir tu kan, you dah pilih dalam ramai-ramai family tu, okay, yang ni nak jadi pentadbir. Okay, apa pentadbir ni kena buat? Kemana pentadbir ni nak tuju? Yang lain ni tunggu je. Apa update kan? Yang jadi pentadbir ni lah yang ke depan. So, selalu inilah masalah dia bila orang tak sure, dia akan nak pergi land office, nak pergi jumpa lawyer, nak cari lawyer pun dia tak tahu lawyer apa yang dia nak cari kan. Takkan dia nak jumpa lawyer jenayah pula kan, bukannya berlaku jenayah, ni berlaku kematian. Okay, so ataupun dia nak pergi mahkamah tinggi syariah. So mana satu dia nak pergi? Dekat slide ni saya nak terangkan kepada anda apa beza antara ketiga-tiga ni, pejabat tanah, mahkamah tinggi sivil dengan mahkamah tinggi syariah. Okey, kita pergi pada pejabat tanah dulu. Selalu orang kata, pergi pejabat tanah, pergi pejabat tanah. Pejabat tanah tu apa? Adalah pejabat tanah ni ada dua pula dalam Negeri Sembilan. Kita ambil contoh dalam Negeri Sembilan ni, okey. Kita ada PTG, kita ada PTD. So PTG ni dia Negeri Sembilan dekat Wisma Persekutuan lah, okey. PTD ada dekat daerah-daerah. Contoh PTD Pejabat Tanah dan Daerah Seremban, PTD Kuala Pilah, Jempol, Rembau, Port Dickson, Gemas kan. Itu adalah contoh-contoh pejabat tanah dan daerah. PTG adalah pejabat tanah dan galian. Okay, itu pejabat tanah. Tapi sebenarnya bila anda pergi kepada pejabat tanah ni, anda untuk uruskan harta pusaka, anda kena cari JKPTG. Jabatan Ketua Pengarah Pejabat Tanah dan Galian. Okay, JKPTG under federal, PTG dan PTD under state. Okay, sepahaman saya lah ya. Betulkan kalau saya silap. Okay, dekat JKPTG, biasanya JKPTG dia akan menumpang pejabat di pejabat tanah. So kalau kat Negeri Sembilan, JKPTG ada dua. Satu dekat PTG Seremban, okay, dekat Wisma Persekutuan. Satu lagi JKPTG ada dekat PTD daerah Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Pilah. Okay, so orang kata pergilah pejabat tanah. Inilah dia sebenarnya, pergi JKPTG dekat pejabat tanah. Okay, so untuk JKPTG ni dia akan cover urusan pentadbir untuk harta-harta pusaka kecil lah. Okay, harta yang tidak melebihi 2 juta ringgit. Tapi biasanya kalau dah 2 juta ni orang prefer pergi court. Okay, tapi coverage dia kat JKPTG 2 juta ringgit. And then melibatkan harta takleh. Lepas tu melantik pentadbir bagi menguruskan harta si mati. Saya juga dimaklumkan oleh kenalan saya, seorang pegawai di JKPTG, beliau maklumkan sekiranya properti alih 600,000 je, mereka dah minta terus pergi pada Mahkamah Tinggi Sivil. Okay, alright, so itu pejabat tanah. Sekarang ni pada Mahkamah Tinggi Sivil pula. Apa Mahkamah Tinggi Sivil ni? Mahkamah Tinggi ni macam kalau kat Negeri Sembilan, Mahkamah Tinggi Seremban, Selangor Mahkamah Tinggi Shah Alam, Kuala Lumpur Mahkamah Tinggi KL, and then Mahkamah Tinggi Melaka. Okay, tu mahkamah, jenis-jenis mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ni dia akan cover dalam jumlah yang besar. So dekat Mahkamah Tinggi kita akan mendapatkan perintah Grant of Letter of Administration lah. So kalau orang cakap dah buat LA dah, Letter of Administration tu lah dia LA yang dimasukkan. LA tu adalah untuk melantik pentadbir bagi menguruskan harta si mati. Okey, beza pejabat tanah dengan Mahkamah Tinggi ni,
pejabat tanah memang makan masa sedikit sebab memang terlalu banyak kes dalam Malaysia yang perlu diuruskan. Macam dekat Negeri Sembilan pun saya dimaklumkan ada 3 pegawai, 2 di Seremban, 1 di Kuala Pilah. Jadi mereka akan cater untuk semua dalam Negeri Sembilan. Okay? Jadi kes ni sampai beribu-ribu. Itu yang kadang-kadang memakan masa yang terlalu lama. Jadi sekiranya anda ada wang yang lebih, bolehlah berjumpa dengan lawyer untuk lawyer uruskan mendapatkan perintah mentadbir ni daripada Mahkamah Tinggi. Okay? Jelas So next one, Mahkamah Tinggi Syariah. Bila Mahkamah Tinggi Syariah ni comes into picture? Mahkamah Tinggi Syariah ni akan hadir bila perlu dikeluarkan CJ Faraid. So bila waris-waris tak setuju kan, bila berbincang tu tak setuju, dia nak lebih, dia nak kurang, dia nak ni, dia nak tu kan, tak boleh nak muafakat, jumpa kata persetujuan yang sama. So kena pergi pada Mahkamah Tinggi Syariah untuk bicara lah. Okay? Sekiranya waris-waris tidak mendapat kata persetujuan berkenaan pembahagian harta. Lepas tu dekat Mahkamah Tinggi Syariah juga penentuan berkenaan dengan wasiat, harta sepercarian, hibah dan lain-lain untuk mendapatkan perintah faraid. Sebenarnya pegawai dekat pejabat tanah boleh kirakan faraid tu, tak ada masalah. Tapi kalau masa bicara kuasa tu dekat pejabat tanah, tak boleh nak settle juga, okay, kiraan faraid tu bergaduh ke tak muafakat kan. Masa tu lah akan keluar pentadbir tu akan tulis kat perintah tu, pegawai akan tulis kat perintah tu, pentadbir diarahkan untuk membuat perintah pembahagian di Mahkamah Tinggi Syariah. So dia kena pula pergi pada Mahkamah Tinggi Syariah untuk dapatkan CJ Faraid tu. Okay? Tu kalau berlaku perbalahan lah di kalangan waris-waris yang tinggal. Alright? Faham Okay, next kita akan pergi pada pembahagian harta oleh pentadbir mendapatkan perintah pentadbir. Macam tadi saya dah mentionkan JKPTG di Land Office dan satu dapat perintah pentadbir di Mahkamah Tinggi Sivil. So kita akan pergi dulu pada mendapatkan perintah pentadbir di JKPTG. Cara dia adalah untuk anda Google, okay, anda semua suka Google kan? Google je yang ni, okay. Tengok borang online untuk isi berkenaan dengan harta pusaka ni lah. So bila anda dah isi maklumat apa semua, anda akan klik hantar. Bila anda klik yang hantar tu, sending the application, dia akan generate borang A. So print tu, borang A tu yang akan anda bawa dan jumpa dengan Pesuruhjaya Sumpah. Kita dapatkan cop Pesuruhjaya Sumpah dekat dokumen-dokumen yang berkaitan, submit dokumen-dokumen yang lengkap kepada pejabat JKPTG yang berkenaan. Okay, so bila dah submit borang A tu dekat pejabat tanah, dokumen lengkap, Alhamdulillah tak ada masalah, JKPTG akan tarik dalam sistem untuk proceed dan hantar permohonan probate tersebut ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk pihak mereka generate pula borang B. Ini untuk pastikan tak ada lain borang B yang dikemukakan sebab borang A ni satu je yang boleh submit. Kalau ada 9 orang adik-beradik, 9 submit borang A. Siapa yang masuk dulu, itulah borang A yang itulah borang A masuk ke borang B, satu tu je lah yang diorang akan generate. Okay. So dekat Mahkamah Tinggi KL pula, dekat Jalan Duta bahagian kuasa mati akan tengok pula rekod si mati ni sama ada sama atau tak dengan rekod dekat JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, untuk generate borang C. Okay, rekod berkenaan dengan yang meninggal dunia lah. Okay, so dindong-dindong tunggu JKPTG bagi tarikh untuk semua waris tu hadir untuk bicara. Lepas tu bicara depan pegawai dekat pejabat tanah. Pegawai JKPTG ni lah biasa bicara ke pejabat tanah. Okay, pegawai yang anda jumpa tu biasanya penolong pentadbir tanah lah. Okay, so masa bicara tu pegawai akan tentukan siapa yang dilantik sebagai pentadbir bagi harta si mati. So kalau adik-beradik tu muafakat, Alhamdulillah tak ada masalah, saya setuju lantik abang sulung saya untuk uruskan. Saya setuju untuk lantik adik saya uruskan. Okay, Alhamdulillah, pentadbir akan letak sipulan ni sebagai pentadbir. Okay, and then daripada situ perintah dikeluarkan. So perintah tu ada banyak jenis lah. Ada borang E, borang F, borang P, borang T, apa tu borang-borang tu. So bila dah dapat borang-borang ni nanti, borang-borang tu lah yang akan dibawa kepada Peguam Hartanah. So Peguam nak tengok dah dapat perintah dah. Inilah perintah-perintah yang Peguam nak. So apa perintah yang you dah dapat masa bicara kuasa? Sebab masa bicara kuasa pejabat tanah ni, Peguam tak terlibat dia hanya waris-waris sahaja. So jadi dekat situ, borang, okay, saya bagi secara mudah ni lah apa jenis-jenis borang dia.
Borang E adalah berkaitan dengan pembahagian. Perintah pembahagian terus tidak boleh dibatalkan. Perintah ni, perintah yang pertama sekali keluar. Okey, dia terus bagilah. Masa ni lah kalau ada faraid penkiraan dah setuju adik-beradik, dia terus kirakan lah. Okey, kat situ. Borang F pula untuk pentadbir, pemberian surat kuasa mentadbir. Saya setuju nanti abang saya. Itulah kuasa diberikan kepada abang untuk menjadi pentadbir. Pemberian surat kuasa mentadbir. Okey. Boleh untuk borang F ni boleh dibatalkan sekiranya pentadbir meninggal dunia sebelum sempat dia menguruskan harta orang yang meninggal dunia tu, lepas tu ataupun pentadbir tu hilang, cacat atau sebagainya. Okey. Borang P pula adalah borang pelbagai. Contoh kalau dia nak batalkan pentadbir ke, masukkan amanah ke, harta dalam buat-buat dokumen tu tiba-tiba jumpa pula harta lain tak masuk dalam perintah. Masukkan sekali borang P untuk harta tertinggal tu dimasukkan dalam senarai. Lepas tu nak tarik caveat ke ataupun untuk dapatkan order fosil perintah untuk menjual. Dia dah ada buyer nak beli harta si mati tu, minta order fosil boleh minta kat pejabat tanah ni guna borang P lah. Okay. Lepas tu borang T, perintah lanjutan. Perintah lanjutan sebab pakai sebab pakai borang P. Okay. So, saya nak bagi tunjuk contoh perintah pentadbir bicara kuasa di pejabat tanah JKPTG. Okay. Alright. Ini contoh borang dia. Okay, atas sekali tu yang bulatan tu borang E. Okay, perintah pembahagian. Ini senarai lah, senarai harta ta'alih yang kena dibagikan, harta alih yang kena dibahagikan, bank kerjasama rakyat, kereta dia apa, lain-lain harta dia kan. Okey, ni pula borang F. Borang F ni pemberian surat kuasa mentadbir di bawah Seksyen 13. Lepas tu bawah bicara depan penolong pentadbir tanah ni, ni dia bagi kuasa kepada siapa? Isteri dia ke, bapa dia ke yang nak jadi pentadbir dia ke, abang yang sulung ke, adik yang bongsu ke, dia letakkan nama tu kat sini sebagai pentadbir bagi si mati. Alright. Jadual harta si mati yang dinamakan di atas. Jadi yang ni rumah si mati lah. Dia setuju untuk bagi bahagian bapa si mati. Lepas tu kan ada kiraan. Tadi awal kan kita kira faraid kan. Bapa dapat berapa bahagian, isteri dapat berapa bahagian. So bila telah dikira, bahagian bapa 3/4, bahagian isteri 1/4. So kalau ikutkan kat sini, perlu dinilaikan harta tu dan perlu dibagilah. Kalau rumah tu harga RM400,000, RM100,000, 1/4 bahagian tu pada isteri, RM300,000 pada si bapa kan. Kalau bapa nak, si bapa ni kena bayarlah kat isteri ni RM100,000. Jadi benda-benda macam tu kena dinasihatkan oleh orang yang betul, sama ada pegawai di pejabat tanah tersebut yang nasihatkan ataupun anda berjumpa peguam sekiranya anda tak fahamlah dengan perkara ni. Okey, so dalam kurungan tu ada melalui borang P, tu untuk tindakan lanjut lah kita nak buat apa dengan perintah tu. Okey. Ni bila kita buat carian, bila dah pentadbir dan dah confirm pentadbir yang dilantik tu, kita kena masukkan nama pentadbir ni di dalam geran sebagai pentadbir. Jadi barulah dia boleh jumpa dengan ejen-ejen hartanah ke cakap dia adalah pentadbir, dia nak jual rumah ni. Boleh. Okey. Kalau misalnya orang tengok geran masih nama si mati, tak boleh, kena masukkan dulu nama pentadbir. Kalau belum ada pentadbir, maknanya anda fahamlah rumah yang anda nak beli tu tengok geran ni masih nama si mati kan. Jadi dia kena go through dulu, dia kena buat bicara kuasa, dia kena dapatkan perintah pentadbir, dia kena masukkan nama pentadbir di dalam geran. So itu complicated lah kalau misalnya harta si mati tu hendak dijual selepas kematian dia. Okay. Sebab tu itu datang peranan peguam hartanah untuk advise apa yang sepatutnya dilakukan terlebih dahulu. Okay. Alright, soalan sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, kita buka untuk soalan. Alright, Tuan Director ada soalan ke? Ada soalan kah? Tak ada soalan. Okay, tak ada soalan. Kejap ya. Okay. Soalan saya hari ni dekat phone, saya kena tengok. Maksud Puan daripada Putri Syarah Hibah. Okay.
Dia bertanyakan kepada saya, maksud Puan, peguam ni pejabat tanah untuk urusan kematian adalah pejabat pusaka ya Puan. Umum yang orang tahu, untuk makluman pejabat tanah tidak buat urusan pusaka kecuali mendaftar perintah yang dikeluarkan oleh pejabat pusaka. Saya pun tak faham soalan Puan. Ini bukan soalan ya. Ami Diana, salam Puan Dedra. Boleh ke pentadbir yang telah dilantik melalui JKPTG untuk menjual harta pusaka si mati tu? Okey. Pentadbir boleh menjual harta pusaka si mati, tetapi terlebih dahulu perlu mendapatkan perintah untuk menjual. Okey, sama ada yang diperolehi di pejabat tanah ataupun order fosil yang diperolehi daripada Mahkamah Tinggi. Walau bagaimanapun, saya nasihatkan untuk anda rujuk terlebih dahulu dengan pejabat tanah yang berkaitan ataupun dengan peguam yang menguruskan, sebab kebiasaannya pejabat tanah akan perlukan juga perintah untuk menjual order fosil yang diperolehi daripada Mahkamah Tinggi untuk membolehkan transaksi jual beli itu dilakukan. Okey. So double check balik ya dengan pejabat tanah yang berkaitan, sebab kita peguam kita akan uruskan berdasarkan apa yang pejabat tanah nak kita lakukan. Okey. So seterusnya, lama tak suatu perintah dari Mahkamah Syariah itu dikeluarkan daripada Puteri Syara Hibah? Okey, yang ini tak boleh saya jawab sebab saya bukan peguam syariah. Okey, ini kena tanya pada peguam syariah. Alright. So, okey, saya teruskan dengan yang seterusnya. Okey. So, berkenaan dengan pejabat tanah tadi, saya bagi roughly tu saya mention, kalau saya salah mohon betulkan, tapi itu yang saya dimaklumkan oleh rakan saya seorang pegawai di JKPTG. Okey. Jadi mendapatkan perintah pentadbir di Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, kita di sini saya nak ringkaskan, mudahkan bahasanya untuk pemahaman anda. Alright. Peguam sivil bila buat untuk dapatkan perintah pentadbir di Mahkamah Tinggi Sivil ni, peguam tu dia kena masukkan permohonan di Mahkamah Tinggi secara online lah ya. Sekarang ni dah alhamdulillah dah mudah, kita boleh online kan saja. And then kita tunggu tarikh untuk bicara keluar bergantung pada jenis-jenis permohonan dia lah. Okay. And then bila bicara depan hakim akan ditentukan siapa yang dilantik sebagai pentadbir harta bagi si mati dan kemudiannya perintah akan dikeluarkan. Okay. So yang ni pun nampak mudah kan, nampak straightforward, tapi tak juga, sebab lawyer perlukan dapat dokumen, perlu dapatkan dokumen daripada waris-waris yang ada, salinan-salinan IC daripada waris-waris yang ada. Semalam saya ditanyakan oleh Umi, dia bertanya pada saya, kalau waris tak bagi kerjasama macam mana? Okay. So untuk Mahkamah Tinggi, kita boleh masukkan application. Kalau misalnya waris tu tak nak bagi kerjasama, kalau bagi kerjasama kita masukkan saman pemula. Kalau dia tak bagi kerjasama, kita kena masukkan writ saman. So dokumen yang dimasukkan pula berbeza. So nanti peguam akan terangkan macam mana cara dia, okay, untuk waris-waris yang tak nak bagi kerjasama ni. Alright. So next, yang ni kita akan tengok contoh perintah pentadbir diperolehi daripada bicara kuasa di Mahkamah Tinggi Sivil untuk kita dapatkan grant of letter of administration. So ini adalah contoh grant of LA tu. Okay, ni season ni 1977 punya perintah, application tahun 1976. Okay, tengok dekat bulatan yang dibulatkan tu, being first sworn well and faithfully to administer the same by paying the just debts of the deceased and distributing the residue of his property according to law and to render a just and true account of his administration whenever lawfully required. Maknanya pentadbir ni dia kena bayar dulu hutang, lepas tu dia akan distribute lah harta si mati ni ikut waris-waris yang ada amount of his administration wherever lawfully required, ikut apa yang dia boleh takbir. Okay. Alright.
So ini adalah contoh harta properti dia, okey, aset dia. Ini senarai aset dia. Aset dia ni banyak, okey, arwah ni banyak aset dia. Jadi pentadbir dia nak jual salah satu ni. Bila nak jual tu dia kena dapatkan order for sale daripada mahkamah. Lepas tu buat SMP, dalam SMP kita masukkan perintah order for sale. Ini adalah jalan-jalannya kenapa bila berlaku kematian, harta kepada si mati ni perlu diuruskan untuk membolehkan perkara selanjutnya dilakukan. Dan sekiranya tanah tu atau rumah tu dibiarkan begitu, waris-waris tak boleh dapat apalah. Takkan nak bagi orang ni dapur, orang ni dapat bilik air, orang ni dapat pintu depan. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah dicairkan aset tu dan duit dibahagikan mengikut pembahagian faraid oleh setiap waris-waris tu. Okay? So soalan? Ada soalan ke? Soalan. Okey, daripada Puan Normas, selain faraid, kalau boleh buat hibah, kalau buat hibah, boleh ke dan adakah hibah ini valid dari segi undang-undang? Valid Puan, hibah memang valid. Okey, hibah pula biasa peguam yang buat. So hibah ada beberapa jenis. Contoh hibah, hibah amanah, hibah bersyarat, hibah tak bersyarat, hibah takaful. Okey, itu antara jenis-jenis hibah yang ada. So memang valid, tapi saya nasihatkan anda jumpa dengan peguam hartanah yang betul-betul faham akan transaksi property. Okay, property tu milik siapa, kalau nak dihibahkan, itu ada isu-isu lain lah, itu perlu perbincangan yang lebih mendalam. Jadi kita kembalikan kepada topik kita hari ini, yang sekarang ni. Okay, bagaimana cara bila dah dapat perintah tadi, apa nak buat dengan hartanah yang ditinggalkan oleh si mati ni, hartanah yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Okay, so cara dia adalah lantik peguam hartanah, dan di sini bila anda berjumpa dengan peguam hartanah, you dah go through tadi pergi pejabat tanah ke, pergi mahkamah tinggi ke, uruskan dekat mahkamah tinggi syariah ke kan, dah dapat segala perintah tu, jumpa dengan peguam yang akan uruskan transaksi jual beli SMP tu sekiranya ada. So peguam hartanah, conveyancing lawyer ni, dia akan tanya, perintah dah dapat ke Puan? Perintah bicara tu dah dapat ke Cik? Sudah. Cik dapatkan perintah dekat mana? Dekat land office. Okey, boleh saya tengok perintah bicara kuasa tu? Bagilah. Itulah yang borang E ke, borang F ke, borang P ke, bagi kat peguam apa yang you ada. Okey. Lepas tu kalau misalnya tak pergi land office, tak, saya dapatkan LA dekat mahkamah tinggi. Okey, boleh saya tengok LA tu. Okey, bagi kat peguam nak tengok LA tu. So saya nak jual harta yang dalam senarai nombor 4 dalam senarai harta aset yang ada ni. Okey, baiklah. Order for sale dah dapat ke belum? Belum. Masa tu peguam akan advise. So kita perlukan order for sale tu. Okey. Jadi untuk dapatkan perintah-perintah ni ada kos dia lah di land office, lain kos dia, mahkamah tinggi lain kos dia. Okay, so senarai harta yang boleh dijual beli, harta si mati yang boleh dijual beli adalah rumah, tanah, kilang. Okay, biasanya yang itulah. Alright, so apa yang peguam buat bila dah cukup perintah tu, okay, boleh buat SMP, peguam akan buat carian dulu. So dalam carian tengoklah nama pentadbir tu dah dimasukkan di dalam geran ke belum. Okey, perlunya pentadbir tu nama dia dimasukkan di dalam geran. Kalau di dalam geran masih nama si mati, siapa yang nak sign SMP? Takkan si mati pula nak sign SMP kan. Jadi pentadbir tu perlu dimasukkan nama dia dalam geran untuk membolehkan dia sign SMP, dan juga dikepilkan bersama dengan order for sale yang diperoleh sama ada di land office ataupun di mahkamah tinggi. Okey. Tapi macam saya cakap tadi, double confirm, double check dengan pejabat tanah berkenaan, dia perlukan order for sale daripada mahkamah tinggi ataupun memadai saja cukup dengan order for sale yang diperoleh daripada pejabat tanah. Okay. Alright. And then sekiranya terdapat urusan jual beli, perintah untuk menjual perlu didapatkan daripada mahkamah tinggi atau memadai dengan perintah pejabat tanah. Alright. So bila dah ada cukup dokumen tu, barulah peguam akan buat perjanjian jual beli ataupun
Kalau tak ada order ni, nak terus buat turun milik. Okay, peguam akan siapkan dokumen-dokumen lain yang perlu. Contoh borang pindah milik, borang cukai, surat akuan dan lain-lain. And then akan adjudicate online di sistem LHDN untuk keluarkan notis stamp. Okay, berkenaan dengan notis stamp ni, okay, macam contoh saya bagi awal tadi, 1/4 bahagian tu patut diturun milikkan. 3/4 bahagian diturunkan kepada bapa si mati, 1/4 kepada isteri, kan. Tapi isteri tak nak rumah ni. Isteri cakap tak apa, bagi je kat bapak dia dengan bapak mentua dia, dengan balasan dia dapatlah 100,000. Okay, so bapak mentua dia bagi 100,000. So bila nak dipindah milikkan nama, nak diturun milikkan, nak 3/4 bahagian bapa ni, tak kena notis stamp. Tapi bahagian yang isteri ni, 1/4 ni, dia kena notis stamp. Okay, ini yang recently yang kita buat untuk klien kita. Alright, so daftar dekat, bila dah bayar notis stamp, peguam akan daftar kat pejabat tanah. Lepas tu pentadbir akan dapat duit ke rumah ke, kita bahagilah ikut pembahagian yang telah ditetapkan. Okay, kalau misalnya jual beli, ada pembahagian macam saya maklumkan tadi, Mahkamah Tinggi Syariah punya pembahagian, peguam akan diagihkan ikut perintah yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi tersebut. Alright, so ini contoh nama pentadbir yang telah dimasukkan di dalam geran. Okay, ini contoh tengok dalam bulatan tu. Yang tepi tu nama, IC dengan alamat lah yang pentadbir ni. So dekat dalam geran tu dimasukkan nama sebagai pentadbir. Pentadbir satu persatu bahagian. Maknanya keseluruhan tu lah dia bolehlah buat sign jual beli tu dengan kehadiran perintah untuk menjual tu, dia boleh sign. Okay, sebab nama dia sebagai pentadbir telah dimasukkan di dalam geran. Alright, so contoh ni pula adalah order for sale. Okay, anda tengok dekat yang dibulat-bulatkan tu. Lampiran 1 ni perintah perintah untuk menjual. Ini perintah menjual yang diperolehi daripada Mahkamah Tinggi Seremban. Bulat yang kat bawah tu keizinan mahkamah ini diberikan kepada pemohon selaku pentadbir bagi harta si mati untuk menjual dan memindah milikkan tanah tersebut di bawah pentadbirannya. Inilah dia order for sale, inilah contoh dia. Okay, so yang ni pula pentadbir ni dia nak jual, dia nak beli ni adalah syarikat. Jadi lawyer dah dapatkan perintah untuk menjual, kepada untuk diberikan property ni kepada syarikat ni. So kita masukkan di dalam geran juga. Alright. So yang ini pula adalah contoh sebahagian daripada borang F. Borang yang kita nyatakan awal-awal tadi. Pasal yang duty stamp. Okay. Saya mention tadi, bapa dia, harga rumah tu ada 400,000, bapa dia dapat 3/4. Anda tengok pembahagian yang B tu, pembahagian kepada bapa si mati dengan bayaran kepada isteri si mati sebanyak 1/4 bahagian daripada nilai yang semasa harta taklif tersebut sebanyak 400,000. So bapa dia dapat 300,000 punya bahagian, isteri dapat 100,000 punya bahagian. Jadi rumah tu takkan nak pecah pintu depan isteri punya, seterusnya bapa kan. Jadi bapa ni bayarlah isteri tu 100,000. Okay, ini adalah contoh. So next, okay, ini pun rare. Alright, klien ni jumpa kita. Ini adalah sebuah properti juga di Seremban. Nama pentadbir telah dimasukkan di dalam geran. Saya nak berkongsi dengan anda supaya anda lihat ada kat dalam geran ni ada beberapa nama. Okay, ada 18 nama waris-waris yang memperolehi bahagian mereka daripada harta si mati yang telah meninggal dunia. Okay, jadi anda tengok dekat nama si mati tu, turun milik akibat kematian. Perintah yang diperolehi adalah borang E. So bahagian si mati 1/9 bahagian daripada properti tu diturun milikkan kepada 18 nama waris-waris dia. Masa 18 ni sama ada dia pergi pejabat tanah yang kirakan faraid dia, atau dia sendiri pergi pada Mahkamah Tinggi untuk kiraan faraid tu. Okay, dah selesai urusan tu, nama-nama dia dimasukkan di dalam geran. Turut terdapat pemegang amanah. Salah seorang tu pemegang amanah kepada seorang kanak-kanak. Jadi bila ada pemegang amanah ni, pejabat tanah, pentadbir tanah sendiri masukkan caveat sebagai pemegang amanah. Okay, so kenapa setiap orang tu berbeza dia punya
nasihat dia adalah kerana dokumen-dokumennya juga adalah berbeza. So sekiranya anda lihat jiran anda ke jual rumah, beli rumah kan, jiran tu jual rumah sekejap je urusan dia. Tapi jiran ni makan masa bertahun-tahun. Kenapa? Sebab dokumen-dokumen ni lah yang kita kena go through. Orang tu yang nak menjual tu dah dapat urusan pentadbir, yang ni belum dapat urusan pentadbir, lepas tu ada waris juga terlalu ramai, ada pula waris yang tak nak bagi kerjasama. Jadi benda-benda ni akan memainkan peranan. Jadi nasihat saya, sekiranya berlaku kematian di dalam keluarga, teruskanlah dengan kadar yang segera untuk menguruskan harta keluarga yang telah meninggal dunia ni. Okey? Turun milik harta kepada waris yang berhak menggunakan khidmat peguam hartanah. Kenapa kena gunakan khidmat peguam? Ada orang dia nak buat sendiri. Tapi bila dia nak buat sendiri, boleh buat sendiri, tak ada masalah. Cuma akan makan masa lah. Lepas tu dia nak naik turun, lepas tu orang tu bekerja pula kan. Dengan bekerja nak ambil cuti lagi, lepas tu tak tahu nak pergi mana. Macam saya maklumkan tadi, pergi pula kena pergi land office. Ada orang tu dia terus pergi land office, jemput. Lepas tu orang tu suruh pergi pilah pula. Macam tu lah kan. Here and there lah. Okay. Jadi bila anda refer terus kepada peguam yang sebetulnya, peguam akan nasihatkan anda apa yang perlu dilakukan. Okay. Dan peguam, kalau misalnya peguam yang bantu untuk uruskan, kita akan memastikan dokumen lengkap dan cara kerja yang betul. And then kita akan mengelakkan berlaku perbalahan, pertelingkahan di kalangan waris-waris. Lepas tu kita akan terangkan juga mengenai bayaran duty stamp yang perlu dijelaskan lah ya, sekiranya ada. Alright, okay, so ni last, anggaran tempoh dan juga anggaran kos. Okay, so tengok yang tadi tu, biasanya siapa yang berada dalam situasi tu dia akan faham lah apa yang saya ceritakan. Okay, ataupun mungkin ada yang masih lost ke apa kan, just untuk knowledge anda. So anggaran tempoh dengan anggaran kos. Pertama, bergantung kepada status hartanah di dalam grant. Okay, kita nak tengok si mati ni masih berhutang lagi tak dengan yang memberi pinjaman masa dia beli rumah. Kalau misalnya government servant, pejabat awam, dia beli rumah pakai LPPSA, tengok masih ada lagi tak hutang dengan LPPSA. Itu pun bergantung juga. Okay, kalau rumah tu dah memang nama dia betul-betul dah masuk dalam grant, dia akan menjimatkan masa lah. Okay. Keduanya bergantung kepada jumlah nama waris-waris yang terlibat. Ni pun macam tadi 18 nama kan, nak mainkan peranan, nak kontak setiap seorang tu untuk bagi kerjasama, untuk bagi salinan IC pun makan masa. Okay. Kadang ada yang adik-beradik duduk dekat Terengganu, ada yang duduk kat Sabah Sarawak, ada yang duduk dekat Kedah, kan Johor bersepah-sepah. Jadi nak kontak, nak terangkan secara depan-depan. Kadang-kadang ada yang tak nak bagi IC, nak buat apa bagi IC? Kan kau bayar apa dengan IC dan ni? Mana ada yang tahu kau nak bayar apa kan? Orang tu takut pula kan. Dan nak pergi orang kan kat dia, nak kena jumpa depan-depan pula kan. Macam tu lah ya. Melibatkan masa. Lepas tu yang lebih panjang. Okay. Dan bergantung kepada nilai semasa tanah tersebut, semasa turun milik atau pindah milik hendak dilakukan. Bergantung kepada isu-isu yang terlibat. Sekiranya berlaku, kalau ada muafakat, alhamdulillah waris-waris setuju untuk berbincang dan mencapai kata persetujuan yang sama. Alhamdulillah. Kalau berlaku perebutan harta, itu pun akan makan masa jugalah ya. Kalau misalnya muafakat dekat pejabat tanah tu sendiri, dia boleh settlekan pentadbir tanah tu sendiri, akan boleh bagi kirakan faraid. Tapi kalau misalnya berlaku ketidakserasian ataupun tidak bersetuju antara waris-waris, dia akan pergi pula kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Okay. So last satu, ada soalan. Saya akan tengok soalan. Sekejap ya. Maaf Tuan Director, saya tak ada ni sebab isteri dia nak bersalin. Okey, daripada Puan Zuzi Alia. Okey, sekejap ya. Ada Tuan Director saya. Okey, dia dah keluarkan. Soalan 1 daripada Puan Farah Haris. Untuk wang KWSP penama hanya layak mentadbir sahaja. Namun jikalau penama adalah nama anak yang bawah umur 18 tahun, jika berlaku sesuatu pada ayah si ibu, adakah sama pengurusan seperti hartanah, contoh adik-beradik lelaki? Soalan 2. Okey, soalan 1, anak tu lelaki ke perempuan?
Okay, ni technical juga. So saya tak boleh nak jawab lah sebab saya perlu soalan yang saya perlu maklumat yang lebih lanjut untuk membolehkan saya jawab soalan ni. Okay, next soalan 2. Jikalau Mas Simati mempunyai seorang anak iaitu anak perempuan, adakah semua harta Simati dapat pada anak perempuan yang seorang itu? Semua atau juga adik-beradik lelaki dan perempuan Simati layak untuk dapat sebahagian daripada harta Simati. Ini ada kiraan faraid dia. Okey, kita kena tengok sama ada Simati bapa dia masih ada atau tidak. Macam awal-awal penerangan saya berkenaan faraid tadi, pembahagian isteri berapa, ibu bapa berapa, tapi kalau misalnya Simati masih ada ayah dia akan mendapat lebihan dan lebihan itulah sebagai asabah, jadi tidak akan harta tu tidak akan pergi kepada adik-beradik lelaki. Okey. Tapi minta maaf saya tak boleh nak jawab dengan lebih detail sebab saya perlukan maklumat yang lebih lanjut. Nanti nasihat saya tu tak betul. Okay. So next question. Adakah? Daripada Syarul Afizah Idris. Salam Puan, sekarang ni syarikat-syarikat takaful ada buat plan hibah. Bagaimana kita nak tahu plan tu sesuai? Ni you sendiri yang kena jawab. So kalau misalnya you yang nak buat hibah, you discuss dengan you punya ejen takaful. Tengoklah macam mana yang dia advise. Okay? Kalau tak faham ataupun rasa ada melibatkan benda-benda perundangan, boleh contact saya untuk saya terangkan kepada Puan secara personal. Okay? Seterusnya, Zuzi Alia, betul ke kalau dalam family ada seorang je anak lelaki, bila beliau meninggal harta akan jatuh kepada family lelaki ke? Tapi beliau ada anak lelaki. Oh, kalau dia dalam keadaan yang tenang, yang betul, okay, nak memahamkan orang-orang yang terlibat, okay, benda tu sensitivity dia ada. So untuk bagi penerangan pun kita kena betulkan. Kalau ada pemahaman yang salah, kita kena bagi pembetulan. Lepas tu ada orang pernah tanya saya macam ni. Dia ada anak lelaki lah, sepatutnya adik-beradik lelaki ni tak dapat bahagian tu. Jadi dia persoalkan, undang-undang mana yang you tengok ni? Peraturan mana yang tengok ni? Kita cakap lah, kita berpandukan Al-Quran lah. Ya, faraid berdasarkan Al-Quran. Okay? Alright, seterusnya ada soalan lain? Puan Nur Zarina Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana untuk rumah yang ada sekarang, yang kematian ibu ayah, macam mana urusan yang diperlukan? Terima kasih. Saya dah maklumkan tadi ya. Nanti tengok balik kita punya sharing ni. Alright. Diha MN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya seorang isteri meninggal dunia, rumah, insurans dan tanah boleh ke diwarisi kepada anak lelaki tunggal? Walaupun masih memiliki suami, boleh ke dilantik sebagai pemegang amanah? Suami ada bahagian faraid dia. Okay. So kalau misalnya kalau you meninggal dunia, perlu difaraidkan harta. So kalau misalnya nak jadi pemegang amanah ni, kena PM2P lah. Kita tengok apa yang you nak buat pemegang amanah tu. Okay. Next. Ada lagi ke? Okay, tak ada. Alright. So sekiranya anda ada soalan, bear in mind saya terangkan tadi prosedur dia. Jadi kalau misalnya itu adalah perintah-perintah awal yang perlu didapatkan. Okay, kita recap balik. Kita perlu dapatkan perintah dulu, perintah mentadbir, bicara kuasa ni sama ada di Pejabat Tanah ataupun daripada Mahkamah Tinggi. Okay. So bila dah dapat perintah ni, nak uruskan harta tu, nak pindah milikkan kepada siapa, baru jumpa dengan peguam hartanah. So bila peguam hartanah, dia akan minta perintah lah. Okay. Kalau you datang jumpa peguam hartanah tanpa perintah ni pun, biasa peguam hartanah akan advise. Kalau misalnya peguam tu tak buat, dia akan recommend siapa kawan dia yang buat. Okay. Ataupun peguam tu sendiri yang boleh buatkan untuk dapatkan perintah tersebut di Mahkamah Tinggi. Alright. So bila dah dapat tu, baru peguam tanah akan bantu untuk uruskan pindah turun milik nama waris-waris di dalam geran, ataupun ada persetujuan, sama ada kalau ada persetujuan untuk
dijual beli kepada orang lain, ada orang lain nak beli harta tu dan duit tu dipersetujui untuk dibahagikan secara sama rata atau dibahagikan mengikut faraid kepada waris-waris mati, peguam hartanah juga akan uruskan. Okay, and then kalau ada perintah daripada Mahkamah Tinggi Syariah berkenaan dengan pembahagian berapa amount setiap waris tu patut dapat, pun itu peguam hartanah akan make sure di-complykan dengan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam perintah tersebut. Alright? Boleh hubungi saya sekiranya ada soalan lanjut. Okay, saya harapkan perkongsian saya tadi sedikit sebanyak membuka jalan bagi anda yang masih tertanya-tanya atau tidak tahu macam mana nak buat. Itu adalah, moga ia menjadi suluhan kepada anda lah ya, menjadi suluhan jalan tu untuk apa yang perlu dilakukan. Okay. Alright, saya minta diri dulu sehingga kita bertemu lagi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Hai, saya Deidra. Semestinya anda tertanya-tanya bagaimana caranya memilih peguam yang tepat untuk menguruskan urusan jual beli rumah anda, bukan? Biar saya bantu anda. 4 tips memilih peguam hartanah. Tips 1. Masa memilih peguam. Masa terbaik untuk melantik peguam adalah selepas anda berhubung dengan peguam tersebut. Peguam akan memberi sedikit penerangan asas berkaitan proses dan apa yang perlu anda lakukan. Tips 2. Hak memilih peguam. Sebagai pembeli, anda berhak untuk memilih peguam sendiri. Namun, pilihan peguam melalui ejen juga boleh dipertimbangkan. Sebaik-baiknya, anda perlu berhubung dahulu dengan peguam yang dipilih. Tips 3. Sijil amalan guaman. Jika anda mencari peguam, pastikan peguam tersebut mempunyai sijil amalan guaman yang masih aktif. Anda boleh menyemaknya secara online. Tips 4. Khusus dan profesional. Tahukah anda, setiap jenis rumah mempunyai syarat, kontrak dan juga nasihat guaman yang berbeza. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk melantik peguam yang mahir dan khusus dalam mengendalikan urusan dan dokumentasi berkaitan hartanah. Sekiranya bayaran diminta, elakkan untuk memindahkan jumlah wang yang besar ke dalam akaun peribadi peguam tersebut. Lakukan bayaran ke akaun firma tersebut. Semoga 4 tips ini dapat membantu anda dalam mencari peguam yang tepat untuk urusan jual beli hartanah. Hai! Baiklah, kita jumpa lagi.